Al-Ma'idah. Ma'idah makna dia talam, hidangan. Tertib surah kelima, bilangan ayat 120. Ini termasuk dalam surah Madaniyah juga. Tertib turun 114. Mana yang terakhir? Kalau nak kira surah, ini yang terakhir. Maknanya mengikut setengah-setengah ulama mengambil kira ayat yang ada di dalam ni. Tapi kalau nak kira surah, betul-betul satu surah yang lengkap, turun paling akhir, bukan surah Maidah tetapi surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu surah yang terakhir dengan lengkap. Yang ni sebab ada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu ayat yang terakhir turun, iaitu pada tahun ke-10 Hijrah. Ada berapa paragraf di sini? Ada 6 untuk memahami surah ini. Mesej utamanya, satu, untuk mendapat kejayaan dalam mempraktikkan syariat terakhir yang diturunkan dari Allah kepada Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam hendaklah mengikhlaskan hati dan menjauhkan diri daripada sikap-sikap dan sifat-sifat orang Yahudi dan Kristian. Itu mesejnya. Jangan jadi seperti Yahudi. Apa-apa yang disebut perangai Yahudi itu jangan ikut. Tapi dalam surah Ali Imran disebut dah orang Yahudi dan Kristian pun ada juga yang baik dia, ada juga kelebihan dia tu kita kena ambil. Jangan mentang-mentang kita memusuhi mereka, segala yang baik dia kita ketepikan, kita tak mau terima. Jangan begitu. Kebanyakannya sikap mereka itu salah, tak betul. Jadi kita jangan ikut yang itulah. Yang kedua, tiada ruang langsung dalam Islam untuk sekularisme. Itu tak ada ruang langsung. Sebab apa? Dalam surah An-Nisa sebelum ni kita sudah tengok hukum-hukum keluarga, hukum masyarakat sudah banyak dah ada. Bahkan hukum pemerintah dengan rakyat pun sudah ada je. Tapi hukum jenayah itu yang paling tinggi. Yang terakhirlah kalau dalam kitab-kitab fiqh ni, hukum jenayah ni paling akhir. Dia ada 4 bahagian, bagi kepada 4: ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat. Jinayat ni paling akhir. Kalau kita tengok di dalam surah Al-Quran ini pun, hukum tentang jinayat ni ada di dalam Al-Ma'idah. Ini paling akhir, kemuncak sekali. Maknanya kalau sesebuah negara tu dapat melaksanakan hukum Islam sampai ke peringkat hukum jenayah, bermakna itu dia habis tu. Dia sudah dapat laksanakan semua sekali. Sebab biasanya dalam negara-negara Islam pun hukum Islam tak berjalan semua sekali. Dia hanya berjalan hukum nikah kahwin, perceraian, itu saja. Rujuk pada mahkamah boleh bincang tentang itu saja. Adapun tentang hukum jenayah, itu pakai hukum orang lain, pakai hukum taghut, bukan Islam. Bermakna tidak merdeka betul, tidak berdaulat betul lagi Islam. Mungkin berdaulat dengan makna lain lah, dengan makna lain boleh, tapi dengan makna kedaulatan yang diiktiraf dalam Islam apabila hukum Islam itu didaulatkan di semua peringkat. Dalam surah Maidah ni kira-kiranya yang terakhirlah, kemuncak. Di sinilah sebut potong tangan, qisas, apa semua dalam ni. Qisas tu bukan setakat hukum bunuh saja. Kalau kita mencederakan orang, melukakan orang, patah tangan orang, kaki orang, ada hukuman. Wal juruh qisas. Sampai ke peringkat itu. Bila sampai ke situ, barulah sempurna. Barulah Islam itu dapat menjadi contoh sungguh. Apa tu? Barulah Islam itu dapat menjadi contoh sungguh. Kalau tidak, banyak perkara hukum Islam itu tidak dapat dilaksanakan kalau tak sampai ke peringkat ini. Paragraf 1 ayat 1 hingga 11, hukum-hukum untuk penyempurnaan syariat. Kan dalam surah ini juga, al-yauma akmaltu lakum. Bila kata sempurna hukum tu, syariat itu lengkaplah, semua sekali lah. Paragraf yang kedua ayat 12 hingga 32, kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian dan pengajaran daripadanya, khususnya kesilapan mereka dalam melaksanakan hukum. Paragraf yang ketiga ayat 33 hingga 50, undang-undang jenayah, kedaulatan hukum-hukum Allah, hukum qisas dan lain-lain hukum Islam. Sampai ke peringkat kemuncak lah. Tak ada lagi dah selepas itu yang tertinggal, yang tidak dilaksanakan. Semua sekali dilaksanakan. Paragraf yang keempat ayat 51 hingga 86,
jenayah-jenayah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Kristian dan panduan untuk umat Islam. Kesilapan mereka nya, mereka tak pakailah undang-undang tu. Undang-undang tu kalau pakai pun untuk satu golongan bawah, golongan tinggi tak kena. Dan mereka tukar hukum-hukum yang sepatutnya kena begini, tukar macam lain, dia ubah hukum. Itu kita tak boleh buat begitulah. Kita tak boleh buat begitu. Kena pakai, terima Al-Quran itu semua sekali. Apa yang ada dalam Al-Quran itu ikutlah dalam bentuk macam mana. Sebagaimana kita terima solat, puasa daripada Al-Quran, kita kena terima hukum-hukum ni pun daripada Al-Quran juga. Sebagaimana kita beriman kepada Allah, beriman kepada semua tu syariat tu, yang ni pun kita kena beriman juga. Kalau tidak, tak sempurna. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu percaya kepada sebahagian kitab, sebahagian yang lain kamu tak percaya? Dia akan termasuk gitulah. Jadi gitu. Paragraf yang kelima, ayat 87 hingga 108, lain-lain hukum syariat. Ini berkait dengan hukum syariat lah banyak. Paragraf yang ke-6, ayat 109 hingga 120, menyeru orang-orang Kristian kepada tauhid. Ini ada Kristian lagi. Masih ada lagi Kristian itu. Mana saki-baki cerita mereka lah ada lagi di sini. Baik, kita tengok seterusnya. Zaman turun surah. Sebahagian besar daripada surah Al-Ma'idah diturunkan selepas suluh Hudaybiyah. Ini perjanjian damai di Hudaybiyah pada bulan Zulqa'dah 6 Hijrah atau 7 Hijrah. Sekitar itulah masanya. Adab-adab ketika berihram berkemungkinan besar turun ketika umrah Hudaybiyah atau umrah Al-Qadha pada tahun ke-7 Hijrah. Beberapa ayat yang lain juga diturunkan selepas itu. Aliran cerita bagaimanapun kelihatan bertautan. Jadi kita tengok walaupun cerita benda yang berbeza-beza, tapi ayat tu mengalir dengan baiklah, dengan cantik sekali. Kita tengok tidak nampak percanggahan, tidak nampak sumban, tak ada nampak sumban. Walaupun cerita tu macam-macam cerita. Jadi cerita tentang ihram, apa dalam keadaan ihram ni, apa benda boleh buat, apa benda tak boleh buat, dalam surah ni lah ada. Firman Allah, Al-Yawma akmaltu lakum, ayat 3 juga terdapat di dalam surah ini. Ia dipercayai ayat terakhir diturunkan, tetapi yang benar-benar terakhir ialah surah lain, satu surah lain yang lengkap, iaitu Idza jaa nasrullahi wal fath, daripada surah An-Nasr. Baiklah, perkaitan surah Al-Ma'idah dengan surah sebelum dan selepasnya sangat rapatlah. Sebagaimana surah sebelum ni bercerita tentang undang-undang, surah ni pun undang-undang juga. Cuma undang-undang yang sebelum ni undang-undang umum, keluarga, kenegaraan secara umum. Dari segi pelaksanaan kehakiman, dia lebih banyak di dalam surah ini. Satu, seperti 3 surah sebelumnya, Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, di dalam surah ini juga terdapat seruan kepada ahli kitab supaya menerima Islam. Ahli kitab ni tak tinggal, sentiasa diseru, jangan lupa ahli kitab. Dan jangan lupa sampai sekarang ni pun mereka sebenarnya sangat berperanan dalam dunia. Kalau kita nak menguasai dunia, kena kuasai mereka ini, kena dapat tundukkan mereka ini. Itulah hakikat di sebalik beberapa surah yang kita baca. Yang kedua, surah An-Nisa lebih menumpukan kepada penyusunan institusi keluarga, masyarakat dan negara. Surah Al-Ma'idah pula memberi panduan tentang kehakiman Islam, terutamanya yang berkaitan dengan undang-undang jenayah. Di dalamnya tersebut ayat potong tangan pencuri dan hukuman terhadap musuh-musuh yang menggugat keamanan negara. Dalam inilah, jadi hukum tu kena hukum jenayah, berkait dengan hukum jenayah. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Satu, umat Islam diperintah supaya menjaga segala bentuk uqud, perjanjian yang dibuat. Ayat 1. Kalau kita tengok ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Mana kamu kena sempurnakan, jaga segala perjanjian yang dibuat oleh kamu, segala agreement yang dibuat oleh kamu. Perjanjian dalam perniagaan, perjanjian dalam keluarga, sebelum nak kahwin tu, akad nikah tu, itu perjanjian juga tu, perjanjian jual beli, perjanjian dalam bernegara, kita lantik yang ini, ada perjanjian tu, kamu kena buat macam ni, macam ni, macam ni.
kamu tak boleh buat selain daripada itu. Itu semua ada perjanjian. Hakikatnya perjanjian lah. Di sini kena jaga, kita orang Islam kena jaga perjanjian. Yang kedua, di dalam surah Al-Ma'idah tersebut hukum-hukum halal haram seperti berikut. Haram melakukan perburuan pada ketika ihram. Ayat 1. Ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Wa antum hurum. Duduk situ lah. Dalam keadaan ihram, kamu tidak halal berburu. Sya'airullah, tidak halal dicerobohi. Sya'airullah, tidak halal dicerobohi. Ayat 2. Itu sya'airullah. Dalam ibadah haji tak boleh buat gini, tak boleh buat gini, tak boleh langgar, jangan langgar. Begitu juga ketetapan-ketetapan yang lain sya'airullah dalam makna yang lebih luas lagi pun tak boleh kita langgar. Misalnya azan, sebagaimana yang diajar oleh Nabi, jangan langgar, jangan tambah, itu syiar agama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Wa asyhadu anna Aliyan Rasulullah, jangan. Aliyan waliullah, jangan tambah. Jangan tambah begitu. Sebab apa? Ini termasuk dalam sya'airullah. 11 perkara diharamkan kepada orang-orang yang beriman. 1 bangkai, 2 darah, 3 daging babi, 4 binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah, 5 binatang yang mati tercekik, 6 binatang yang mati terpukul atau terhentak, 7 binatang yang mati kerana terjatuh dari tempat yang tinggi, 8 binatang yang mati ditanduk, 9 binatang yang mati kerana diburu binatang buas dan tidak sempat kita sembelih. Yang ke-10 binatang yang disembelih atas nama berhala-berhala. Yang ke-11 mengundi atau merenung nasib dengan anak panah. Ini semua di dalam ayat yang ketiga ni. Cuba kita tengok sini ayat yang ketiga ni. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir dan seterusnya. Tentang halal haram, maknanya hak menghalalkan dan mengharamkan ini hanya hak Allah sahaja, orang lain tak boleh buat. Terusnya, binatang yang mati kerana diburu anjing perburuan terlatih dan seumpamanya adalah halal. Tapi kalau diburu oleh binatang perburuan yang terlatih, itu halal pula walaupun tak sempat kita sembelih. Ini dalam ayat inilah ada. Makanan ahli kitab, makanan ni maksud bukan makanan biasa nasi, itu memang boleh mana-mana pun. Sembelihan dia, sembelihan. Kalau dia sembelih ahli kitab, kita boleh makan. Kita boleh makan asal dia sembelih. Jangan dia tidak sembelih lah. Sekarang ni kalau kita pergi negara-negara barat, negeri orang putih lah, kita kata kita pergi, boleh makan kau ayam dia, lembu dia, tak boleh, sebab dia tak sembelih. Dia matikan dengan cara lain, dengan cara lain. Itu satu pendapat. Satu lagi kata dia ni bukan ahli kitab dah, dia tidak ahli kitab. Jadi ada beberapa pendapat, setelah kita tidak nak panjangkan perbincangan situ. Cuma pada asalnya di zaman Rasulullah pun boleh. Kenapa boleh? Sampai sekarang ni pun kalau memenuhi syarat dia boleh. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diri di kalangan mereka juga halal untuk dikahwini orang Islam. Itu kedudukan ahli kitab istimewa. Arak judi dan merenung nasib dengan anak-anak panah adalah haram. Merenung nasib dengan anak-anak panah ni macam mana? Zaman jahiliah dulu, dia pergi dekat berhala. Pergi dekat berhala, Lata atau Uzza dan sebagainya. Pergi, dia ada anak panah situ. Anak panah situ, misalnya katakanlah, contohnya kita nak kahwin, ya ke tidak? Boleh ke tidak? Nak kahwin ni pun pejam mata ke ataupun kocok-kocok tu, bekas tu, ambil satu, satu lah, satu anak panah. Buka tengok, tak boleh, tak boleh dah lah, tak boleh lah. Kalau boleh, boleh lah. Itu cara macam tu. Ini semua haram. Perburuan binatang darat ketika berihram diharamkan. Sementara perburuan binatang-binatang laut termasuk sungai dan lain-lain pula halal. Ayat 95-96. Ini sya'airullah belaka. Semua ni sya'airullah. Ini 95-96. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kamu bunuh binatang buruan ketika kamu berihram. Sesiapa yang bunuh dengan sengaja, maka kena bayar kafarah. Gini. Ini dalam ayat ni lah disebut. Yang ketiga, di dalam surah Al-Ma'idah juga terdapat ayat-ayat berhubung dengan undang-undang jenayah Islam. Ayat 33, 38 dan 40. Boleh tengoklah situ.
Empat hukuman ditetapkan terhadap perosak-perosak keamanan negara atau orang-orang yang terlibat dalam penggulingan pemerintahan Islam. Nak guling kerajaan. Hukuman terhadap mereka bagaimanapun bergantung kepada budi bicara dan keputusan pihak kerajaan. Ayat 33. Sampai ke peringkat boleh mati, boleh hukum bunuh, boleh potong tangan, potong kaki, bersilat. Itulah hukuman. Dipanggil ayat muharabah. Ayat muharabah. Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencuri lelaki dan perempuan. Ini ketetapan. Dari segi perincian dia tu panjang lah. Nak sabit tu bukan senang, banyak syarat-syarat dia. Tetapi pada dasarnya ini kena terima. Kalau tak terima macam ni, tukar dengan yang lain, tak jadi, tak lepas tanggungjawab kerajaan dengan Allah. Dia akan disoal nanti. 5 tahun ke 10 tahun kau kita ganti penjara, tidak potong tangan, padahal sudah sabit semua, cukup syarat. Tak boleh, tak lepas walaupun kita hukum dengan hukum yang lain. Sebab itu dipanggil hukuman ini hukuman hudud. Hukuman hudud tak boleh dipindah, tak boleh ditukar dengan yang lain, dengan yang lebih teruk lagi tak boleh, lebih ringan pun tak boleh. Itu kayak macam tu lah, macam tu. Tapi adalah perincian-perincian dia, itu kita kena bincang di tempat lain lah, bukan di sini. Yang hukuman qisas yang terdapat di dalam kitab Taurat dikekalkan, iaitu nyawa dibalas nyawa, telinga dibalas telinga, dan lain-lain. Ayat ke-45. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'aina bil-'ain wal anfa bil-anf wal udhna bil-udhun, dan seterusnya. Mana ayat ini tidak masuk, dikekalkan. Ini hukum ini semenjak zaman ahli kitab lagi. Ahli kitab tidak melaksanakannya dengan sepenuhnya dengan baik. Itulah menyebabkan mereka jadi hilang kelayakan untuk terus menjadi pemerintah dunia. Jadi kita kena laksanakan hukum ini. Maknanya kalau orang menyebabkan buta mata, dia pun kena dibutakan mata dia. Kalau dia potong telinga, telinga dia kena potong jugalah. Gitu caranya. Dan bukan sekadar itu, wal juruh qisas, kecederaan, luka menyebabkan luka dan sebagainya, itu pun ada qisas dia. Kalau tidak qisas ni dia boleh. Seperti dalam surah Baqarah dah ada sebut dah, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Bayar dia, orang kata, ataupun maafkan, dimaafkan. Boleh. Hukum qisas boleh dimaafkan. Hudud tak boleh. Hudud tak boleh. Hukum qisas boleh. Orang tu dia menyebabkan hidung kita potong-potong, kita kan tetap payah hukum gitulah, boleh. Tuan diri yang kena aniaya tu dia boleh lepaskan, maafkan, boleh. Maafkan saja begitu pun boleh. Maafkan dengan bagi bayar dia, ganti rugi pada dia pun boleh. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Satu, umat Islam diperintah supaya menjaga segala bentuk uqud, perjanjian yang dibuat, termasuklah perjanjian antara suami isteri, perjanjian dalam perniagaan, perjanjian hubungan negara dengan negara, perjanjian luar, perjanjian dalam negeri, apa semua tu kena jaga. Itu makna perjanjian, kena jaga di tempat masing-masing. Yang kedua, di dalam surah Al-Ma'idah tersebut hukum-hukum halal haram seperti berikut. Seperti tadilah, binatang yang mati kerana diburu anjing perburuan terlatih dan seumpamanya adalah halal. Makanan ahli kitab itu macam tadilah, sudah ada dah tadi. Yang ketiga, di dalam surah Al-Ma'idah juga terdapat ayat-ayat berhubung dengan undang-undang jenayah Islam, ayat 33, 38 dan 40. 4 hukuman ditetapkan terhadap perosak-perosak keamanan negara atau orang-orang yang terlibat dalam penggulingan pemerintahan Islam. Yang keempat, di dalam surah Al-Ma'idah terdapat keterangan tentang tauhid tasyri', tauhidut tasyri' atau tauhid hakimiyah. Sebagaimana Allah mesti dipercayai sebagai Khaliq, pencipta, Rabb, Ilah dan Ma'bud, Tuhan yang disembah. Allah juga mesti diterima sebagai Hakim dan pembuat undang-undang. Allah yang buat undang-undang, yang dia tetapkanlah. Kalau yang dia tidak tetapkan tu tak apa, kita nak buat macam mana pun tak apa. Yang dia telah tetapkan, misalnya hukum pesaka, dia bagi pada tu, tak boleh pindah, tak boleh pindah. Kalau kita pindah tu, kita tukar, mana syirik dalam tasyri'. Tauhid ni dia kena ada tauhid dalam tasyri'. Yang berhak buat undang-undang Allah saja. Itu tauhid. Kalau kita terima orang lain,
dalam keadaan hukum Allah sudah ada, tukar dengan yang lain, itu syirik. Orang panggil itu pun termasuk syirik juga. Syirik fit tasyri', syirik fil hakimiyah. Lawan dia tauhid al-hakimiyah. Kita kena tengok Allah adalah hakim, Allah adalah pembuat undang-undang. Melalui firman-Nya, innallaha yahkumu ma yurid. Allah menjabitkan kedudukannya sebagai hakim dan pembuat hukum. B, orang-orang yang membuat keputusan tidak mengikut hukum yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah, sama ada ia kafir, zalim atau fasik. Antara tiga itu tak ada yang baik, tak ada yang baik. Tidak dikatakan adil, tidak dikatakan orang soleh, macam itu tidak. Bahkan antara tiga itu, kalau tidak kafir, zalim, kalau tidak zalim, fasik. Fasik maknanya berdosa lah. Walaupun ada juga kita kata peraturan, ada juga hukum, ada juga mahkamah, tapi tak lepas daripada dosa. Si Rasulullah SAW diperintahkan supaya menghukum berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada baginda. Fahkum bainahum bima anzalallah. Ayat 48-49. Tidak ada hakim dan pembuat undang-undang yang lebih baik daripada Allah. Ayat 50. Yang kelima, surah Al-Ma'idah juga membentangkan akidah hulul, inkarnasi di kalangan penganut-penganut agama Kristian dan membatalkannya. Sebab itu dalam Quran dia tidak cerita negara saja kita, dia masuk akidah. Sebab yang memerintah barat sekarang itu tidak orang Kristian. Pada dasarnya, pada umumnya, pada sebutannya orang Kristian. Mana dia terlibat? Dia terlibat tu. Bukan kata memerintah gitu saja. Hulul, yakni Allah telah menjelma. Di zaman Rasulullah ni ada dua golongan Kristian. Golongan yang mengatakan Isa adalah Allah. Isa tu Allah dah, Tuhan dah dia sendiri. Mereka percaya Allah telah hulul. Hulul tu maksudnya menjelma dalam rupa Isa sebagai manusia. Isa itulah Tuhan sebenarnya. Allah dan Isa adalah sama. Al-Quran telah menegaskan bahawa orang-orang seperti ini adalah kafir. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Allah tu tidak lain, Al-Masih itulah Isa tu sendiri, itu Allah, Tuhan. Ini sesat. Itulah yang dikatakan sesat tu, ad-dallin tu. Ayat 17 dan 72. B, golongan Kristian yang mempercayai akidah Trinity, Tritunggal. Golongan ini mempercayai Isa adalah satu dari tiga Tuhan, satu daripada tiga Tuhan. Golongan Kristian seperti ini juga dihukum kafir di dalam surah Al-Ma'idah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Allah ni yang ketiga daripada tiga Tuhan. Tiga, tapi tiga ni satu sebenarnya. Itu pahaman dia lah. Satu tu sebenarnya tiga. Kita kata satu campur satu jadi tiga. Dia kata tak. Ini logik dia. Logik mengarut pokok yang sesat. Satu campur satu jadi satu. Gitulah kira-kiranya. Jadi ini tiga ni apa pula? Dia ada tiga oknum, dia panggil tiga oknum. Oknum Allah, oknum Maryam, oknum Isa. Maryam tu mengikut setengah-setengah mereka, dia kata isteri Allah. Kalau tidak siapa? Bapa Isa itu siapa? Kalau tidak, jadi muskil itulah. Inilah golongan yang sesat. Lepas tu orang-orang Yahudi kritik ni. Apa kata tu? Kamu jadikan perempuan itu sebagai Tuhan, sedangkan kita tidak pandang apa, perempuan ni tak ada apa pun pada pandangan kita, hina sangat, tak layak nak jadikan dia tu sebagai sebahagian daripada Tuhan. Maka mereka tukar Maryam itu dengan Ruhul Qudus atau Holy Spirit. Holy Spirit dia tukar dengan itu, Ruhul Qudus. Allah, Ruhul Qudus dan Isa, tiga oknum. Tukar, asalnya Maryam, tapi oleh kerana dikritik orang tu, orang ni kritik, iya juga kata. Dia bertukar. Itu cerita Kristian. Ikut mana-mana pun semuanya sesat, semuanya salah. Dalam Al-Quran jelas disebutkan ini kafir. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Yang keenam, surah Al-Ma'idah juga membatalkan sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas
dengan cara yang tidak benar dalam kehidupan beragama orang-orang Kristian. Ghulu fid din, ghulu fid din, la taghlu fi dinikum. Jangan melampaui batas, jangan lebih-lebih dalam agama ni. Mereka diperintah supaya tidak bersikap demikian melalui ayat ni. Ayat ni, la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Kerana telajak dalam agama ni, ghulu dalam agama ni, tak mau kahwin lah, tak mau menikmati kesenangan hidup semua. Ghulu dalam agama. Lepas tu yang ketujuh, Hawari, yang pengikut setia Nabi Isa adalah orang-orang Islam. Dalam surah ni lah disebut. Dua perkara disebutkan tentang mereka. Golongan Hawariyun dengan jelas telah berkata, kami telah beriman, ya Allah engkau jadilah saksi bahawa kami adalah orang-orang Islam. Washhad bi anna muslimun. B. Nabi Isa telah berdoa untuk Hawarinya. Beliau telah meminta kepada Tuhan agar menurunkan untuk mereka satu hidangan dari langit, ma'idatam minas sama. Daripada sinilah surah Al-Ma'idah tu namanya Ma'idah. Ma'idah ni ada kaitan dengan permintaan puak-puak Hawari, yakni sahabat-sahabat Nabi Isa. Yang ke-8, dua ayat tersebut di dalam surah Al-Ma'idah berkenaan dengan melaksanakan hukum Taurat dan Injil. Maknanya ahli kitab ni tidak melaksanakan hukum Taurat dan Injil sebagaimana sepatutnya. Itulah secara ringkas yang terdapat di dalam surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah. Kemudian kita pergi pula kepada surah seterusnya, surah ke-6. Nama surahnya Al-An'am. Al-An'am. Bilangan ayat 165 ni Makkiyah. Ni baru mula Makkiyah. Selepas Al-Fatihah Makkiyah, berturut-turut Madaniyah. Ini baru kita bertemu pula dengan surah Makkiyah, iaitu surah Al-An'am. Tertib turunnya ke-55. Bilangan paragrafnya ada 7. Mesej utama, pewaris agama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan akidah tauhid yang dibawa baginda dari kalangan Bani Ismail, bukan dari kalangan orang-orang kafir Mekah, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perbahasan dan pertikaian pendapat dengan orang-orang musyrikin Mekah. 3. Kritikan terhadap pelbagai bentuk kesyirikan. 4. Bahagian-bahagian tauhid. 5. Tuntutan-tuntutan akidah tauhid. Ini semua ada di dalam surah Al-An'am. Kalau nak tahu surah Makkiyah yang paling lengkap dan paling merangkumi, bacalah surah Al-An'am. Jangan lupa surah Al-An'am. Kalau nak tahu surah yang paling lengkap, surah Madaniyah yang paling lengkap, jangan lupa surah Al-Baqarah. Ada dua perkara tu kena ingat. Surah Al-An'am adalah asas kepada sekalian surah-surah Makkiyah yang lain. Surah Al-Baqarah pula adalah asas tapak bagi semua surah-surah Madaniyah yang lain. Itu kena ingat. Kalau betul-betul nak mahir tentang surah-surah Makkiyah, jangan lupa ini. Perhati betul-betul yang ini. Mudahlah kita nak faham surah-surah yang lain. Begitu juga dengan surah Madaniyah. Kalau kita mahir betul-betul surah Al-Baqarah, kita akan mudah surah-surah yang lain. Baiklah. Paragraf 1 ayat 1 hingga 73, perdebatan dan dialog dengan orang-orang musyrikin Mekah. Ini baru mula musyrikin Mekah. Sebelum ni ahli kitab, lepas tu baru musyrikin Mekah. Paragraf 2 ayat 74 hingga 94, seruan Nabi Ibrahim dan sekalian Nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Semuanya menyeru kepada tauhid. Paragraf yang ketiga ayat 95 hingga 113, seruan kepada akidah tauhid dan penolakan terhadap kesyirikan, syirik. Paragraf keempat ayat 114 hingga 121, penolakan terhadap syirik dalam membuat undang-undang, syirik fit tasyri'. Jadi syirik ni, inilah yang kita kadang-kadang tak belajar ni di tempat kita. Benda-benda ni tak ditekankan, jadi tak nampak berat lah. Mudah sajalah nak terima undang-undang lain pun tak jadi masalah, sebab kita merasa tak ada menjejaskan akidah. Padahal
ni syirik fit tasyri'. Dalam surah inilah asas dia ada syirik fit tasyri'. Paragraf yang kelima ayat 122 dan 100 hingga 135, penipuan dan kejahatan pemimpin pimpinan penjenayah dan orang-orang yang sombong. Paragraf yang ke-6 ayat 136 hingga 154, bid'ah-bid'ah yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy dan keterangan tauhid dalam syariat. Tauhid dalam syariat, tauhid fit tasyri'. Paragraf yang ke-7 ayat 155 hingga 165, intisari seruan tauhid dan penolakan terhadap syirik. Itulah secara kasarnya. Baik, kita pergi kepada keterangannya. Zaman diturunkan surah Al-An'am diturunkan di peringkat akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, betul-betul sebelum baginda berhijrah pada tahun ke-13 kenabian. Sekitar itulah kan, 13 tahun berada di Mekah. Surah Al-An'am ni tahun terakhir turunnya. Ini kena tengok dalam usul tafsir. Pada waktu petang tu usul tafsir. Di situ saya bagi perincian surah ni, tengok situlah. Dalam jadual kita ni petang pukul berapa ni? Lepas asar. Kena tengok situ. Kalau nak tahu perincian dia tengok situ. Surah ini merupakan intisari. Jadi patutlah, sebab dia paling akhir. Surah paling akhir. Sebab itu surah paling lengkap, surah Makkiyah yang paling lengkap. Sebab ia adalah yang terakhir. Dia merangkumi semua sekali. Surah ini merupakan intisari dakwah baginda selama 13 tahun di Mekah. Di dalamnya juga terdapat kata dua untuk orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Ayat 33 berdasarkan hadis yang dhaif mungkin diturunkan berikutan kata-kata Abu Jahal bahawa orang-orang musyrikin Mekah tidaklah mendustakan diri Muhammad tu. Dia tidak mendustakan diri Muhammad tu. Muhammad ni memang betul, orangnya benar. Mereka hanya mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang didakwa Muhammad diturunkan kepadanya. Apa maknanya? Itu bercanggah kan? Tak apalah. Ciri-ciri khusus surah Al-An'am. Satu, surah Al-An'am merupakan pendedahan tentang kemungkaran dan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Di dalamnya tersebut bermacam-macam bentuk kesyirikan yang dilakukan mereka. Di dalamnya juga tersebut bermacam-macam jenis tauhid. Setelah mengemukakan bantahan dan kritikan orang-orang musyrikin Mekah, jawaban yang membungkam mereka diberikan. Ancaman kebinasaan juga diberikan kepada mereka secara umum. Itulah ini perbalahan, perdebatan, pertengkaran di antara Rasulullah, orang-orang Islam dengan kafir Quraisy, bangsa dia sendiri. Jadi bangsa dia pun tak kurang juga sesaknya, syiriknya, bahkan lebih banyak lagi Tuhan daripada ahli kitab itu. Macam-macam bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Yang kedua, dari segi tertib susunan surah, 4 surah Madaniyah terletak berturut-turut selepas surah Al-Fatihah, iaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Al-Ma'idah. Di dalamnya terkandung pendedahan tentang kemungkaran-kemungkaran dan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh Bani Israel. Seruan kepada ahli kitab supaya menerima Islam dan hubungan antara mereka dengan umat Islam. 3, bermula dari surah Al-An'am, mizaj atau ragam Al-Quran mula bertukar. Kalau kita dari segi ayat-ayat dia pun naik, kita tengok cerita dia pun naik. Ia mula berbicara tentang Bani Israel, secara khususnya Bani Ismail, secara khususnya orang-orang Quraisy. Sebelum ni duduk Bani Israel semua. Contoh-contohnya Bani Israel. Ini Bani Ismail, iaitu keluarga dan bangsa Nabi kita sendirilah, iaitu orang-orang Arab. 2 surah Makkiyah bermula dari sini dan pembaca mulai merasa gaya bahasa yang agak berlainan dan dari gaya bahasa yang terdapat di dalam surah-surah sebelumnya. Memang kita dapat, kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia akan berasa bertukar cara, dia ragam dia tu. Perkaitan dan kesinambungan surah Al-An'am dengan surah sebelum dan selepasnya.
Di dalam surah Al-Ma'idah dikemukakan syirik fit tasyri'. Syirik fit tasyri' yang tersebar dengan meluas di kalangan Yahudi dan Nasara. Mana mereka buat undang-undang sendiri, buat undang-undang sendiri, peraturan sendiri, tinggal undang-undang yang diberikan oleh Allah. Ia menggambarkan sekularisme yang menguasai kehidupan mereka. Akhirnya sekali agama ni dalam Kristian ini urusan orang politik. Kita orang agama kira ibadat saja, gereja saja, itu saja akhirnya. Itulah sekularisme. Bukan sekularisme ni tak percaya pada agama, tak terima agama dah. Dia menghadkan peranan agama. Agama ni hanya sekadar dalam masjid, di rumah kita, pribadi kita, bukan untuk masyarakat, bukan dalam bernegara. Dalam bernegara tidak, agama tak boleh campur. Itulah sekularisme. Dalam Islam tidak ada macam tu. Kalau faham macam tu salah, tak betul. Itu cara Yahudi dan Nasara. Begitu juga cara orang-orang kafir Quraisy. Urusan dunia kita urus sendiri. Di dalam surah Al-An'am pula selain beberapa perkara yang lain diterangkan pula syirik fit tasyri' yang berlaku di kalangan musyrikin Mekah. Mana sama-sama ada syirik ni, sama-sama ada. Sebab itu dia ada pertalian, ada kaitan antara surah sebelum ni dengan surah ni. Yang kedua, di dalam ayat ke-6 surah Al-An'am, Allah menyebutkan secara umum, Allah menyebutkan secara umum tentang kebinasaan dan kemusnahan umat-umat yang dahulu. Ada surah Al-An'am dia sebut secara umum. Di dalam surah Al-A'raf selepas ini pula disebut disebut secara terperinci perihal 6 kaum terdahulu yang dibinasakan. Secara jelas disebut nama macam mana cara mereka dibinasakan di dalam surah selepas ini, iaitu Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Di dalam surah Al-A'raf selepas ini pula disebut secara terperinci. Itulah amaran terakhir diberikan kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah, bahawa mereka pun boleh dibinasakan begitu juga jika melanggar hukum Allah. Di dalamnya disebutkan sunnatullah, berhubung dengan punca-punca kebinasaan bangsa dan umat manusia. Di samping sunnatullah, berhubung dengan pertukaran kuasa di antara bangsa dan umat manusia. Kenapa sejarah manusia ni satu bangsa tu binasa, hancur, lenyap, sehingga kita tak boleh sebut. Mula ada negara besar, lepas tu tak ada negara. Mula ada bahasa, hilang bahasa. Kenapa jadi begitu? Kenapa bangsa ni dulu memerintah, kemudian yang lain pula naik memerintah? Kenapa? Di sini disebut sunnatullah. Memang begitulah. Kalau buat tak betul, akan dia bertukar, orang lain lah yang ambil alih. Beberapa kata kunci dan tema penting di dalam surah Al-An'am. Satu, penghinaan terhadap ghairullah, yakni selain Allah, yang dijadikan sebagai sembahan dan Tuhan selain Allah. Soalan-soalan berbentuk monolog untuk menolak pegangan dan kepercayaan orang-orang musyrikin dikemukakan dalam bentuk kecek sorai, monolog. Untuk menolak sifat rububiyah pada ghairullah, selain Allah, dikatakan qul aghairallahi abghi rabba, ayat 164. Adakah patut aku nak cari selain Allah, nak pilih selain Allah sebagai Rabb? Adakah patut aku? Tanya sendiri. Padahal menyindir mereka, perli mereka, mereka yang menganggap selain Allah tu sebagai Rabb. Padahal jelas sekali yang buat matahari, buat bumi, buat segala nikmat ini Allah. Mereka pun kata, tiba-tiba kata orang lain pula. Untuk menolak ibadat kepada ghairullah, selain Allah. Ini Allah panggil syirik fi doa, syirik dalam doa. Dikatakan ghairallahi tad'un, adakah patut kamu menyeru berdoa kepada selain Allah? Untuk menolak ghairullah sebagai pelindung dan sebagai penjaga manusia, dikatakan qul aghairallahi attakhidhu waliya, patutkah aku mengambil selain Allah
sebagai pelindungku, sebagai penjaga aku, manusia. Ini semua kritikan terhadap akidah syirik musyrikin Mekah khususnya, dan musyrikin lain pun terkena juga. Untuk menolak kuasa-kuasa pada ghairullah, dikatakan qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadhurruna, ayat 71. Tengoklah sendiri ya. Untuk menolak kekuasaan dan kehakiman ghairullah, dan syirik fit tasyri', syirik dalam membuat undang-undang, dikatakan afa ghairallahi abtaghi hakama, apakah patut selain daripada Allah aku nak ambil sebagai hakim, aku nak terima sebagai hakim, sebagai pembuat undang-undang untuk kita. 2, dalam membantah kepercayaan orang-orang musyrikin yang menyamakan ghairullah dengan Allah, digunakan 2 kali lafaz ya'dilun. Ini kata kunci lah ni, ya'dilun ini pentingnya. Menyamakan atau mempersekutukan, yaitu pada ayat 1 dan ayat 150. 150, cuba tengok ni ayat 1 ni, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang menjadikan langit-langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Kemudian setelah itu, orang yang kafir menyamakan Tuhan ni dengan orang lain, dengan Tuhan ni pula. Padahal Tuhan Allah itulah yang menjadikan langit bumi, menjadikan gelap dan cerah. Tiba-tiba orang kafir menyamakan orang lain pula dengan Allah. Makna menyamakan, mempersekutukan. Ini kata kunci. Inilah yang sebab jadi syirik. Bukan bermakna tak terima Allah saja syirik. Terima Allah pun kalau terima yang lain juga, itu syirik juga. Itu pukulannya. Orang kafir Mekah percaya kepada Allah, bukan dia tak terima Allah, bukan dia kata Allah tak ada, tapi dia kongsikan orang lain dengan Allah. Untuk menolak syirik fi dzat, syirik dalam zat, pada diri. Satu dalil akli diletakkan di hadapan mereka, bahawa kalau Allah tidak mempunyai isteri atau teman wanita, bagaimana pula dia akan mendapat anak? Kalau Tuhan tak ada isteri, tak ada teman wanita, macam mana kita nak kata dia ada anak? Syirik fi zat, maknanya zat Tuhan satu, zat Nabi Isa, ni syirik fi zat. Mana Tuhan ni ada 2 ke 3 ke ada 1000 ke apa? Ini syirik fi zat. Tak boleh juga macam tu. Jadi Tuhan ini esa pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya, dan pada segala-galanya satu. Tidak boleh syirik. Yang ketiga, dalam menyabitkan tauhid ilmu. Tauhid ilmu orang panggil, mengetahui segala benda gaib, tak ada terlepas daripada pengetahuannya. Satu saja yang ada, Allah. Yang lain adalah banyaklah yang tak tahu daripada yang tahu. Kalau kita kata ada orang lain yang mengetahui perkara gaib seperti Allah, itu syirik. Syirik dalam ilmu. Dikatakan Allah lah yang memiliki anak-anak kunci gaib. Itu ayat 59. Ilmunya meliputi segala sesuatu, ayat 80. Allah mengetahui tentang segala sesuatu, ayat 101. Yang keempat, perbezaan di antara konsep hamd dan tasbih dikemukakan dalam ayat yang sama untuk menjelaskan tentang tauhid tanzih. Tauhid tanzih, tauhid bahawa yang maha suci daripada segala kekurangan satu saja ada, yang lain ada sajalah kekurangannya. Tidak banyak sikit, mesti ada, tapi banyak benar lah yang lain itu yang tidak ada segala kekurangan, sehingga kita boleh kata subhanaka, maha suci engkau daripada segala kekurangan, kecacatan. Allah saja. Ini orang panggil tauhidut tanzih, tauhid tanzih. Orang kita mengaji, itulah caranya. Dia tidak mengaji Quran,
Dia mengaji sifat 20, boleh mengaji sifat 20 tu pun boleh. Tapi kata kajian 10 tahun ngaji, tak berjumpa dengan tauhid tanzih. Itu sayang. Itulah benda je. Sebab itu kita kena terdedah dengan banyak aliran. Baru kita tahu. Baru kita tahu. Apa orang panggil tauhid fi tasyri', tauhid fi du'a, tauhidul hakimiyah, tauhidul tanzih, tauhidul ilm dan sebagainya. Baru kita tahu. Sebab apa? Ada syirik di sebalik itu. Di sebalik itu syirik. Kalau tidak tauhid syirik. Dalam satu ayat, dia yang memberi makan, wa huwa yut'imu, dia yang memberi makan, maka dia layak dipuji. Alhamd. Wala yut'am, dia tidak diberi makan, maha suci dia daripada memerlukan makanan. Ini orang panggil tasbih. Suci Tuhan. Tuhan tidak macam tu. Tuhan tidak perlu kepada makan. Dia yang beri makan adalah, itu kita terima lah. Dia beri makan, dia diberi makan, tak perlu. Kalau kita kata dia diberi makan, perlu macam tu, atau perlu kepada anak, perlu kepada ni, itu tidak maha suci. Syirik lah tu. Yang kelima, beberapa perkara di bawah ini dikemukakan sebagai bukti kepada tauhid dalam kekuasaan. Tauhid dalam kuasa. Allah berkuasa membinasakan bangsa-bangsa. Tu tengok sini lah, ada dah tu nota tu kan, ayat 6. B, Allah memotong akar umbi kaum dan bangsa yang zalim. C, tidakkah kamu perhatikan bahawa azab Allah juga secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka boleh menimpa? Kalau ada kuasa lain boleh menyekat, ini menunjukkan kuasa Allah tu tak ada hak dia. Satu dalam kuasa, ikut dia nak buat macam mana. Tapi Allah pun tidak sewenang-wenang begitu. Dia maha bijaksana. Tapi nak ceritanya, kalau dia nak buat, tak ada siapa boleh halang. Sampai begitu kuasa dia, kita tidak sangka pun. D, Allah boleh menyiksa sesiapa yang dikehendakinya dengan bermacam-macam cara. Satu, dengan melepaskan hujan, kilat dan lain-lain dari atas, dengan mencetuskan gempa bumi, tanah runtuh dan banjir dan lain-lain dari bawah. Tiga, dengan mencetuskan perang antara bangsa-bangsa dan puak-puak berkepentingan di dunia, hancur lebur. Jadi negeri ini dijajah oleh bangsa lain, bangsa lain pula yang memerintah. Itu Tuhan boleh buat, semuanya dalam kuasa dia. Inilah ayat yang menyebutkan beberapa perkara tadi dalam surah ni lah. Dalam surah ni lah. Sebab itu kita kena ada tauhid kudrat Tuhan. Yang berkuasa sampai begitu hanya Allah sahaja. Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa menghilangkan pendengaran, penglihatan, dan dia juga berkuasa mengunci mati hati manusia. Sampai begitu kuasa. Jika Allah melakukan begitu, tiada siapapun ghairullah. Ini kata kunci dalam surah ni. Ghairullah selalu disebut, selain Allah. Selain Allah, tak kira lah apa pun, dapat mengembalikan semua yang tersebut itu kepada seseorang. Tak boleh. Ini ayatnya. F, dengan memberi kepada manusia kuasa di bumi, Allah hendak menguji mereka sebenarnya. Kita nampak kita berkuasa tu, kita nampak kita boleh buat itu, boleh buat ini, itu nampak tu. Itu Allah SWT nak uji. Sedikit saja dia bagi, sementara saja. Dan kita boleh tengok sendiri betapa sementaranya, sekejapnya kuasa-kuasa yang ada pada yang lain selain Allah. G, setelah Allah memberi kuasa dan nikmat kepada seseorang atau segolongan manusia, jika ia tidak bersyukur, Allah boleh membinasakan mereka dan menggantikan mereka dengan orang-orang lain untuk menguji mereka pula. Begitulah proses dunia ini berlaku. Sebenarnya untuk ujian. 6, berhubung dengan tauhid hakimiyah dan tauhid tasyri', dikatakan bahawa Allah lah yang berkuasa meluluskan dan melaksanakan segala hukum hakam. Dialah hakim dan dialah yang mengadakan undang-undang. Hukum yang sebenar dan tepat hanya berpunca dari Allah. Dialah yang menghukum dengan tepat dan memberi keputusan yang terbaik. Ini ayat ni. Ini ayat ni ada semua ayat Quran ni. Nak nafi macam mana? Setengah-setengah orang kata tak ada, 20 saja sifat Tuhan, 20 saja. Ini lain tak ada sebut.
padahal ada dalam Quran. Inil hukmu illa lillah. B. Hanya Allah penguasa dan pengawas makhluk yang sebenar. Hukumnya sahaja yang sah dan berjalan, dan dia paling segera menghitung. C. Tidak harus dijadikan sesiapa pun pengadil selain Allah apabila Allah telah menurunkan hukum yang jelas kepada orang-orang Islam. Kita orang Islam ni kena tengok gitulah. Bila sudah ada hukum jelas gini, tak boleh tukar yang lain. Kalau tak ada macam tu, tak apa, boleh buat. Kita pun boleh buat. Ada parlimen, tak apa. Untuk negeri, Dewan Negeri boleh buat peraturan, undang-undang, boleh. Tapi kalau yang sudah ada, jangan buat. Boleh jadi syirik fil hakimiyah, syirik fit tasyrik. Inilah Allah juga yang berkuasa menghalal dan mengharamkan sesuatu. Binatang yang disembelih dengan nama Allah sahaja yang halal dimakan. Benda-benda lain pun sama. Di negara-negara barat setengah-setengah tu halal, boleh. Perzinaan apa, pelacuran boleh, sebab dia bagi cukai. Asal dia bagi cukai, dia ada lesen, boleh lah. Sedangkan benda tu jelas haram. Kita orang Islam tak boleh buat. Tak ada kuasa parlimen kalau siapa nak buat macam tu, dia jadi syirik. Mesti kalau kerajaan buat begitu, kena dijatuhkan kerajaan itu. Sebab apa? Kita bertanggungjawab. Kita tak boleh serahkan amanah kepada orang-orang yang khianat macam tu. Binatang yang disembelih tidak atas nama Allah dilarang daripada dimakan, dan ia dipanggil fisq atau perbuatan fasik dan berdosa. Jadi bila Allah kata tak boleh, tak boleh lah. Malah mati juga. Gulai apa ni, goreng sedap pun, daging ayam kalau tak sembelih tak boleh. Ayam tak boleh makan, walaupun orang Islam. Kalau sembelih, walaupun kalau sembelih orang kafir pun tak boleh. Sembelih pun tak boleh. Itu ketetapan Allah. Bila kita tak boleh ubah, tak boleh ubah. Tak ada siapa boleh ubah. Kalau ubah, itu apa ni, tergugatlah akidahnya, tergugat akidahnya. F. Hasil-hasil tanaman barulah dianggap bersih dan suci setelah dikeluarkan zakatnya. Kita juga tidak dibenarkan bersikap boros. Ini ialah tengok ni, kaedah halal dan haram diberikan bahawa di dalam wahyu hanya bangkai kaedah asas halal dan haram. Itu tengok sudah. Masa kita ni kemudian bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh orang-orang kafir Mekah yang tidak ada, dia kata dia ikut ajaran Nabi Ibrahim yang sebenarnya teruk. Inilah disebut maknanya mereka juga membuat peraturan halal dan haram sendiri. Dengan sebab itu mereka jadi musyrikin. Mereka juga menganggap anak dalam kandungan binatang ternakan mereka yang dilahirkan hidup hanya halal untuk kalangan lelaki. Ia tidak halal untuk orang-orang perempuan. Bagaimana hukum? Allah bagi ke? Tidak, mereka buat sendiri. Inilah orang panggil syirik, kita syirik. Rasulullah SAW dilarang daripada merestui peraturan halal dan haram ciptaan orang-orang musyrikin Mekah yang hanya berasaskan hawa nafsu semata-mata. Allah mengharamkan syirik, derhaka kepada dua ibu bapa, membunuh anak-anak, melakukan perkara-perkara yang keji, baik yang nyata dan yang tersembunyi, dan membunuh tanpa sebenar. Ini ayat-ayatnya. Berhubung dengan tauhid rahmat, ada pula tauhid rahmat. Ini cuba tengok tauhid rahmat. Panjang ni. Baca sendirilah sini ya. F ni besar pula sini. Allah menerangkan dengan jelas bahawa manusia dengan jelas kepada manusia bahawa dia telah menjadikan mereka sebagai khalifah di bumi dan melebihkan sebahagian mereka dari sebahagian yang lain untuk menguji mereka pada apa yang dikurniakan kepada mereka. Kepada yang gagal dalam ujian, dia adalah sari'ul iqab. Ini sifat Tuhan, maha segera menyiksa. Dan kepada yang lulus dalam ujian,
Dia adalah Ghafurun Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayatnya. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ard. Dalam surah Baqarah disebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah tu yang asal Nabi Adam. Kemudian anak dia ni khalaif. Jamak kepada itu. Yang ke-8, musyrikin Mekah diminta supaya beriman kepada Al-Quran yang penuh dengan keberkatan. Mereka hendaklah mengikutinya. Dengan mengikutinya sahaja mereka akan mendapat rahmat. Inilah ayat-ayatnya. Mereka disuruh kepada tauhid, sirat mustaqim dan Al-Quran. Dikatakan qul inni hadani rabbi ila siratin mustaqim. Siratin mustaqim itu maknanya tauhid lah. Mereka pula mengamalkan syirik. Itulah. Setakat itulah dulu. Habis dah kita pemasa lewat ni. Setakat itu dulu. Wallahu a'lam.